السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung kuliah kita bulan lalu berkenaan dengan fatwa-fatwa pelik ataupun fatwa-fatwa kontroversi, yang mana perbahasan kita pada bulan yang lalu kita telah menceritakan sedikit berkenaan dengan masadir syariah dan juga masadir fiqh yang penting yang perlu kita ketahui sebelum kita menganggap sesuatu fatwa yang kita rasa pelik pada peringkat awal itu, untuk kita buat keputusan sama ada fatwa yang kita anggap pelik itu sebenarnya selari ataupun tidak dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang mungkin tidak hadir kuliah kita yang lalu, kita telah membawakan beberapa contoh. Kita telah bawa beberapa contoh berkenaan dengan fatwa-fatwa yang ganjil. Antaranya saya ada bahaskan dalam kuliah kita yang lalu tentang satu fatwa yang dinisbahkan kepada Syekh bin Baz, seolah-olah Syekh bin Baz mengatakan bahawa bumi ini bukan bulat, tetapi bumi ini adalah rata, mendatar. Itu antara benda yang kita bincang dalam kuliah kita yang lalu. Kemudian dalam kuliah kita yang lalu juga kita ada menyebut berkenaan dengan fatwa bagaimana Imam Al-Laith telah memberikan fatwa supaya berpuasa 2 bulan berturut-turut kepada raja pada zamannya yang melakukan hubungan kelamin pada waktu siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita juga ada membincangkan berkenaan dengan fatwa Ibnu Hazm, yang mana Ibnu Hazm ini dia adalah mazhab Zahiri. Kalau kita bercakap dari segi mazhab, dia adalah mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini dia adalah pengasasnya adalah Imam Daud Az-Zahiri, dan mazhab Az-Zahiri ini tidak lagi diamalkan secara meluas pada zaman ini sebagaimana mazhab Imam Al-Auza'i dan sebagainya. Tetapi walaupun mazhab Az-Zahiri boleh dianggap sebagai semakin pupus, tetapi Imam Ibn Hazm itu sendiri masih lagi dianggap sebagai ulama yang muktabar. Antara buktinya ialah ramai ulama-ulama masa kini, ulama-ulama contemporary yang masih merujuk kepada Imam Ibn Hazm, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi apabila dia mendaifkan hadis berkenaan dengan muzik, soal pengharaman muzik. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menakalkan pendapat Imam Ibn Hazm. Jadi itu satu contoh bahawa kita tidak boleh menganggap jikalau sesuatu mazhab itu dianggap sebagai hampir pupus, maka kita tidak boleh menganggap bahawa mazhab itu sebagai tidak lagi relevan
Dia pupus ataupun tidak ni dia bukan hanya kerana fatwa yang ada dalam mazhab itu baik ataupun tidak, tetapi terkadang dia melibatkan soal penulisan. Kadang-kadang imam tu hebat kan, tetapi muridnya tidak banyak menghasilkan literature, penulisan-penulisan untuk menjadi rujukan kepada umat yang kemudian, kepada manusia yang kemudian. Jadi kita tak boleh menganggap bahawa sesuatu mazhab yang hampir pupus itu dianggap sebagai mazhab yang tidak relevan ataupun nasnya tidak kuat. Bukan macam tu. Baik. Kemudian kita juga dalam kuliah kita yang lalu kita ada bincang berkenaan dengan hukum jilatan anjing. Sama ada apabila berlaku jilatan anjing, adakah hukumnya wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah ataupun tidak. Ada nas yang mengatakan bukan 7 tapi 8 dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam kuliah kita yang lalu juga kita sempat berbicara berkenaan dengan hukum air kencing dalam bekas yang bertakung. Itu antara yang sempat kita bincang pada kuliah kita yang lalu. Maka pada malam ni kalau saya tidak silap itu yang kita berhenti pada kuliah yang lalu. Maka pada malam ni kita akan sambung perbincangan itu berkenaan dengan najis musyrikin. Najis musyrikin maknanya adakah orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang bukan Islam mereka ini dihukum sebagai najis. Apa yang dimaksudkan sebagai najis? Surah At-Taubah ayat 28 yang mengatakan orang kafir musyrik itu najis, itu apa maksud dia? Kan? Ayat tu jelas, orang musyrik kafir itu najis. Tetapi dari segi kefahaman para ulama maksud najis itu apa? Kan? Adakah najis itu maksudnya bila kita bersalam dengan dia, kan, ataupun kita beli ikan apek dekat pasar tu, kita nak kena basuh ikan tu sebab kita hukum tangan dia najis, ataupun najis di situ maksudnya najis dari sudut spiritual, akidah dia. Jadi ikhtilafnya ulama, perbezaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana yang kita sebut dalam mukadimah kita bulan lepas, iaitu terkadang dia adalah ekoran daripada al-ikhtilaf fi fahmin nas. Kan, perbezaan pendapat ulama ekoran daripada berbezanya cara memahami nas. Nas itu sendiri mutawatir, sahih mutawatir, qat'i. Kenapa juga sahih mutawatir, qat'i? Sebab apa? Sebab dia Quran. Kan, surah At-Taubah ayat 28 mutawatir. Kan, dia bukan khabar ahad sebagaimana hadis kebanyakan hadis. Kan, banyak hadis khabar ahad. Baik, pada masa yang sama dia qat'i. Kan, dia qat'i dan dia sahih. Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan bahawa tidak berlaku ikhtilaf, sebab ikhtilaf ni dia ada banyak. Maka dalam hal ini kita dapati bahawa bila ayat surah At-Taubah ayat 28 menghukum bahawa najisnya golongan musyrikin, maka sekali lagi kita melihat Imam Ibn Hazm dia memahami bahawa najis tu maksud dia najis sebenar. Imam Ibn Hazm dia hukum najis tu najis sebenar. Jadi kalau tuan-tuan ni tuan-tuan jadi murid kepada Imam Ibn Hazm dan tuan-tuan bertaklid kepada Imam Ibn Hazm, tuan-tuan nak beli ikan apek dekat pasar, balik nanti wajib basuh ikan tu. Tapi kita memang balik basuh pun. Tak. Tapi balik basuh tu bukan sebab nak bersihkan perut ikan apa semua, tapi sebab kita i'tiqad tangan Cina tu memang najis. Itu adalah kesan daripada metodologi yang dipakai oleh Imam Ibn Hazm. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab mazhab dia ialah mazhab zahiri. Sebab apa nama dia zahiri? Kerana metodologi yang dia pakai ialah berdasarkan kepada zahir nas. Takwil ni kalau ada keperluan. Kalau ada nas yang menunjukkan bahawa ada keperluan untuk takwil. Selagi tidak ada nas untuk mentakwilkan, selagi itu dia pakai zahir nas. Betul-betul faham kan? Jadi bila nas kata najis, najis. Dia tidak takwil. Maka itu yang dipakai oleh Imam Ibn Hazm. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita bawa nas ni dan cara faham ini dalam masyarakat kita hari ini kontroversi. Ini pelik. Kan? Ini pelik. Sebab kita orang Melayu dalam Malaysia ni tuan-tuan sekalian, saya rasalah tak ada seorang pun yang menganggap
orang bukan Islam itu sebagai najis pada tubuh dia, kecuali kalau dia pegang anjing dan sebagainya, itu cerita lain. Baik, itu antaranya. Maka ekoran daripada fatwa Imam Ibn Hazm, maka segala peluh orang Cina, kan, air liur orang Hindu. Air liur ni najis ke tak? Air liur najis tak? Air liur basi najis tak? Air liur basi najis tak? Tuan-tuan mengaji lama tak tahu air liur. Ada orang kata najis. Sebab apa najis? Sebab dia basi. Jadi sebelum dia basi, dia bersih lah. Macam mana tuan-tuan sekalian? Nasi kalau dia basi najis tak? Tak. Air liur yang jadi basi tu pasal apa? Sebab dia lama. Daripada meleleh lama tu dia basi. Macam tu ke? Bukan. Air liur ni tuan-tuan sekalian, dia ada khilaf. Kalau tuan-tuan belajar fiqh ni kita bercakap bab fiqh. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, memang ada banyak pendapat lah, kan? Kenapa? Sebab para ulama sendiri dia tak pasti sebenarnya air liur basi, nama air liur basi tu, air liur basi tu datang dari mana. Tuan-tuan kena tahu tu. Sebab tu bila kita belajar agama, adalah sangat baik jikalau kita ada ilmu dunia yang berkaitan. Maksudnya kita nak cakap tentang air liur, hak cantiknya tuan-tuan, kita ada ilmu tentang air liur. Bukan setakat ada ilmu agama, tapi kena ada ilmu tentang air liur. Maka kita kena ada, contohnya saintis ataupun pakar perubatan ke apa ke, mana orang yang pakar dalam bidang tu untuk cerita kat kita yang kata air liur ni dia datang dari mana. Apatah lagi air liur basi. Sebab ulama yang menajiskan air liur basi itu, dia bagi alasan kerana air liur basi itu dia datang dari perut. Dia datang daripada perut, maka sebab itu dia adalah najis. Tapi kalau tuan-tuan fikir logik lah, tuan-tuan tak ada ilmu tentang sains berkenaan dengan air liur, tapi kalau logik lah, macam mana dia keluar daripada perut? Betul tak? Kalau kita tidur punggung atas, kepala ke bawah, mungkinlah dia mengalir turun. Daripada perut dia mengalir turun, kan? Tapi kalau kita tidur letak kepala dekat meja tu, kan, punggung kita dekat bawah, kepala kita atas meja, macam mana air dalam perut dia boleh mengalir keluar ikut mulut? Itu benda yang tak logik. Maka sebab tu kita menyebut bahawa bila kita belajar agama, kita kena guna akal. Kita tak boleh terima bulat-bulat daripada tok guru, tak boleh. Kita mesti guna akal. Terutama perkara yang boleh kita guna akal, seperti air liur basi. Bila dia kata najis, kita kena tanya, kenapa najis? Tapi masalah tok guru dia kata, engkau banyak tanya kurang iman. Beratlah tuan-tuan. Kita nak faham. Saya ada tulis dalam Facebook satu hari tu, tuan-tuan sekalian, cerita masalah orang Melayu kita, kalau bab beli sayur dengan ikan, dia pandai pilih tu. Ikan nak lembek tak lembek dia tekan. Kan? Kalau ikan tu nampak lembek aja, tu ikan tak sihat lah tu. Ikan lama kan, mata merah. Ikan mata merah tuan-tuan, dia macam orang juga. Orang mata merah macam mana? Makcik-makcik, kalau budak lelaki minta anak dara kita mata merah macam mana? Budak lelaki tu mata merah, nak ambil? Oh tak mau mata merah kan? Kita sebagai bapa tak, kalau ada orang lelaki minta anak dara kita, dia mai, pakcik, saya nak anak pakcik, mata dia merah. No. Kita tak mau. Ikan pun kita tak mau. Hukum agama pun tuan-tuan, kita kena pilih. Kan kita tak boleh main ambil lagu tu. Tiba-tiba satu hamba Allah dia pergi komen dekat Facebook saya. Dia kata, mana boleh macam tu, kita orang Melayu, dia kata kita terima bulat-bulat, dia kata macam jumpa doktor lah. Apa doktor cakap kita terima bulat-bulat. Oh, hang terima bulat-bulat ke benda doktor kata? Itu masalahnya tuan-tuan. Jumpa doktor terima bulat-bulat, mana boleh. Kita jumpa doktor kena guna otak tuan-tuan. Kena guna otak. Kita sakit apa, nak kena jumpa doktor apa, betul tak? Doktor tu pula track record dia bagus ke tak bagus, kan? Kita kena tahu. Oh, mentang-mentang tulis klinik kesihatan kita terus masuk, mana boleh. Kadang-kadang ada klinik tuan-tuan sekalian, rekod dia sangat buruk, bagi ubat salah lah, banyak masalah kepada orang hak beli ubat dia. Kita kena tahu, kita kena pandai pilih.
Lepas tu ada doktor tu, dia bukan nak tanya kita pun. Sakit apa? Dia kata, sakit apa? Dia main tulis je. Tak, dia tak mau sembang panjang-panjang, tanya betul-betul kita tak. Ada doktor, dia bukan nak check pun. Dia tanya je, betul tak? Jadi kita kena pilih. Sebagaimana kita jumpa doktor, kita mesti guna akal, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita pergi pasar, kena guna akal. Agama lebih-lebih lagi dalam Quran. Berapa banyak dia cerita pasal wahai orang-orang yang berakal dan sebagainya. Jadi itu satu contoh. Muslimin muslimat sekalian. Maka sebab itu kita kata bahawa pendapat yang mengatakan air liur basi itu sebagai najis dengan alasan bahawa dia datang daripada perut keluar ikut mulut, itu adalah satu hukum atau fatwa yang menggunakan alasan yang tidak betul. Kita kena rujuk kepada pakar dalam ilmu keduniaan yang berkaitan untuk memastikan sama ada fatwa itu boleh dipakai ataupun tidak boleh dipakai. Dia sama sebagaimana dalam kitab-kitab cerita Imam Syafi'i mak dia mengandung 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Dia lagu tu. Kan? Nah, kita tak boleh nak terima bulat-bulat benda macam tu. Sebab orang zaman dulu, tuan-tuan, kalau haid tak datang, dia kena mengandung. Orang zaman dulu, dia kena mengandung. Padahal zaman sekarang, haid tak datang tu dia ada banyak sebab. Bila kita scan, kita check dan sebagainya, kita boleh tahu haid tu tak datang tu sebab apa. Jadi itu antara perkara yang kita perlu belajar. Baik, kemudian dia kata bahawa fatwa Imam Ibn Hazm ni, dia kontradik, dia bertentangan dengan jumhur, dengan pendapat majoriti ulama. Sebab apa? Sebab majoriti ulama dia berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahawa maksud najisnya orang-orang kafir itu bukanlah tubuh dia, bukan air liur dia, bukan peluh dia, tetapi akidah dia yang dikatakan sebagai najis. Jadi muslimin muslimat sekalian, bagi kita orang-orang awam ni, kita nak pilih pendapat mana? Katalah kita tak tahu dari segi dalil. Kita tengok mazhab A ada dalil, mazhab B ada dalil. Lepas tu kita nak ambil hak mana? Kita tak pandai. Contohnya kita tak pandai, maka sebahagian fuqaha mencadangkan bahawa kita ambil pendapat jumhur bagi sesiapa yang tak pandai untuk menilai nas yang ada. Sebab apa mereka mencadangkan supaya kita ambil pendapat jumhur? Sebab pendapat jumhur ni mana pendapat majoriti, mana ramai ulama kata macam tu. Bila ramai ni, kemungkinan nak silap tu dia payah sikit lah. Dia macam sekarang, tuan-tuan sekalian, macam sekarang Syariah Advisor kepada sesuatu bank, dia bukan seorang, tapi dia ada ramai. Dia ada 5 orang, 6 orang. Dan 5-6 orang ni dia mempunyai kepakaran masing-masing. Kenapa? Sebab saling lengkap melengkapi untuk meminimalkan, mengurangkan kebarangkalian untuk melakukan kesilapan. Daripada kita mempunyai syariah advisor seorang, mungkin dia tahu pakar, tapi bila seorang ni kalau dia buat salah, ada tak orang lain boleh tegur dia? Tak boleh, sebab dia seorang pakar. Siapa nak berani tegur dia? Tapi kalau ada 5-6 orang dalam tu sama-sama pakar, maka mereka boleh saling imbang antara satu sama lain. Jadi kalau ada orang buat silap, yang lain boleh tegur. Itu sebab itu zaman sekarang syariah advisor bukan lagi seorang, tetapi dia dalam bentuk komiti, satu jawatan kuasa yang terdiri 5-6 orang, dekat 10 orang dan sebagainya. Baik. Maka muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa dengan sebab itu kita dapati para ulama majoriti mengatakan bahawa boleh berdasarkan dengan sebab itu boleh berkahwin, makan makanan sembelihan ahli kitab. Boleh makan sembelihan ahli kitab, maknanya orang Kristian, orang Yahudi yang sembelih binatang itu kita boleh makan. Cuma tuan-tuan sekalian, kita kena pastikan, kan, sebagaimana sekarang lah, ada orang kata kalau kita pergi ke UK, di England, kita boleh makan daging yang dijual di Tesco atas alasan ahli kitab. Oh, sekejap. Jangan cepat buat kesimpulan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Dia macam zaman kita sekarang lah. Kalau kita di Malaysia ni, kalau orang Melayu biasanya dia Islam lah, kan. Tapi tuan-tuan kena ingat, di UK walaupun orang tu dia kata dia Kristian, tapi tak semestinya dia Kristian.
Sebab England ni tuan-tuan, satu negara yang sangat sekular sebenarnya. Malaysia ni, walaupun setengah orang kata Malaysia ni sekular, tapi pada pendapat peribadi saya, Malaysia jauh lebih baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kita, orang Melayu kita, bila dia kata dia Islam, kita payah nak jumpa orang Melayu yang kata dia tak berapa percaya dekat Muhammad. Saya sepanjang saya hidup atas dunia ni, saya tak jumpa lagi Melayu hak berani kata macam tu. Kecuali dalam cerita surat khabar tu cerita lain lah. Tapi di England, orang putih yang kata, bila kita tanya dia, do you believe in Jesus? Kamu percaya tak dekat Jesus? Dia kata 50-50. dia boleh kata tu 50-50. Dan ramai hak perangai lagu tu. Kita orang Melayu, walaupun dia tak semayang sekalipun, tuan-tuan tanya dia, engkau percaya dekat Muhammad? Semua kata percaya, betul tak? Kita boleh buat kesimpulan lagu tu. Sebab tu bila tuan-tuan nak beli daging ataupun ayam di England dengan alasan ahli kitab, jangan cepat sangat. Pasal mereka tu sangat-sangat sekular. Kita tak boleh nak hukum dia dengan mudah bahawa mereka adalah ahli kitab, walaupun on paper mereka kata mereka adalah ahli kitab. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah berwuduk, baginda pernah berwuduk dengan bekas yang disediakan oleh satu orang perempuan musyrik. Perempuan musyrik. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi rumah kawan kita yang Cina ke Hindu ke India, dia sediakan tempat untuk tuan-tuan ambil air semayang, boleh tak kita guna? Boleh. Katalah dia sedia baldi ataupun cebok, kan, bekas air untuk kita ambil air semayang, boleh ke tak boleh? Kita hukum pada zahir, kan? Kita hukum pada zahir, boleh. Itu berdasarkan kepada apa yang pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Dan Nabi pernah ikat satu orang kafir dalam masjid. Maknanya kalau orang kafir itu dia adalah najis, macam mana boleh bawa masuk orang kafir dalam masjid? Jadi ini nak tunjuk bahawa pendapat Imam Ibn Hazm yang kata bahawa orang kafir itu adalah najis adalah pendapat yang tak dapat dipertahankan. Kalau orang kafir itu najis, kita tak boleh bawa dia melawat masjid kita, tak boleh, sebab dia najis. Tapi sebab kita berpegang kepada pendapat majoriti yang mengatakan najis itu maksud dia akidah, maka dengan itu kita boleh bawa mereka melawat masjid-masjid kita. Begitu juga Nabi pernah makan daging yang dihadiahkan oleh Yahudi Khaybar. Daripada hadiah itulah bila Nabi makan, Nabi kena racun, dan sebagaimana yang kita belajar, 3 tahun selepas Nabi makan daging kambing pemberian Yahudi itu, Nabi wafat selepas 3 tahun, sebagaimana yang diceritakan dalam banyak kisah-kisah sirah, termasuk dalam Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Lepas itu baginda juga membenarkan para sahabat menggunakan periuk orang Majusi. Maknanya tuan-tuan sekalian, tapi berdasarkan hadis, kalau tuan-tuan nak guna bekas makanan ataupun minuman yang orang kafir sediakan, Nabi suruh kita basuh. Nabi suruh kita basuh. Sebab tu saya sendiri tuan-tuan sekalian, baru ni saya try nasi ganja. Oh, orang kata nasi ganja, nak try kan? Hebat setara mana nasi ganja ni. Tapi frankly speaking tuan-tuan, saya rasa nasi kandar Penang lagi sedap. Itu selera saya lah. Selera tuan-tuan saya tak tahu kan. Itu selera saya. Kita punya lah beratur kan, nak try ni nasi ganja ni, nak tengok. Lepas tu bawa kereta melelong dah. Baik, saya rasa nasi kandar Penang lagi sedap. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi katalah pergi nasi ganja. Nasi ganja tu dia tumpang kedai orang Cina kan. Dia tumpang kedai orang Cina. Kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, oleh sebab barang tu kepunyaan orang bukan Islam, maka hak betulnya tuan-tuan basuh dulu. Hak betulnya basuh. Bukan tak boleh guna, boleh guna. Tetapi dalam hadis Nabi suruh basuh. Soalan dia sebab apa? Soalan dia sebab apa? Sebab kita hukum secara zahir. Kita hukum secara zahir. Zahirnya orang Islam dia tahu jaga kebersihan. Kan? Kita ada peraturan kita dari segi kebersihan. Orang kafir dia tidak ada peraturan tu. Kita je yang ada. Kalau tuan-tuan tengok Kristian, dia tidak ada jurisprudence. Kristian dia tak ada jurisprudence. Yahudi ada jurisprudence. Islam ada jurisprudence.
Cina lagi tak ada jurisprudence. Cina agama apa? Cina ni, di Malaysia tuan-tuan sekalian, dia kata Buddha. Tapi kebanyakan Cina dia beragama dua. Buddha atau Buddhism dan juga Taoism. Bila saya tanya, kenapa kebanyakan Cina dia mesti dua agama? Sebab Buddha dia bukan ada cerita pasal Tuhan. Yang Tuhan ni Taoism. Menyebabkan kebanyakan Cina dia dua. Dia campur dua. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan makan di rumah kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, perintah nabinya ialah basuh. Cuma para ulama dia tidak mewajibkan basuh. Cara fahamnya ialah tidak wajib basuh. Mana kalau tuan-tuan tengok secara zahir bersih, fadal. Tetapi kalau nak ikut sunnah, basuh. Soalan dia sebab apa? Sebabnya ialah kerana dikhawatiri, ihtiyat, kan? Ihtiyat ni precaution, kan? Kita berhati-hati, bimbang dengan sebab dia tidak ada peraturan, menyebabkan benda tu tercemar dengan najis. Maka sebab tu adalah baik jikalau kita basuh terlebih dahulu. Dan saya sendiri tuan-tuan, saya pernah masa di England, saya bekerja di rumah orang yang bukan Islam, masa part time duk belajar itu. Kita tengok cara Mak Saleh ni, tak kiralah dia lelaki ke dia perempuan, bila dia basuh cincai. Dia basuh cincai. Kita tengok pun Allah tak tergamuk. Kan? Sebab tu saya sendiri, saya tengok, bila saya tengok cara orang putih dia basuh pinggan mangkuk dia, saya kata betul lah apa yang Nabi SAW bagi tahu kepada umat dia. Basuh dulu. Kita jangan anggap bahawa benda yang Nabi ajar tu untuk menyusahkan kita. Tak. Nabi ajar kita tu untuk kebaikan kita. Kan? Bab bersih ni untuk kebaikan. Jadi muslimat sekali, itu adalah antara benda yang kita boleh buat. Jadi kesimpulan kepada pendapat Ibn Hazm yang bertentangan dengan jumhur ni, dia kata dengan sebab apa tuan-tuan sekalian? Nombor satu yang saya sebut tadi, kerana dia ambil nas pada zahir. Itu satu. Menyebabkan fatwa Imam Ibn Hazm berbeza dengan fatwa jumhur. Itu satu. Sebab dia ambil nas secara zahir. Yang kedua, dia tolak qiyas. Dia tolak qiyas. Analogi itu dia tak ambil. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang mungkin tak biasa dengan fiqh dan usul fiqh, dalam pengajian fiqh ni, saya bagi contoh yang mudah. Yang kata qiyas ni apa dia? Kan? Contoh yang paling mudah dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan pegang babi, dekat surau ni sebut babi boleh ke? Boleh kan? Sebab takutlah tuan-tuan kata babi tak sebut kasar sangat ustaz, kena sebut khinzir. Kan? Baik, tuan-tuan pegang babi, dalam mazhab Syafi'i wajib basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Nas ada tak? Nas ada tak? Tak ada. Nas ada. Nas yang ada tentang anjing. Tapi kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata wajib? Sebab dia guna qiyas. Dia guna qiyas. Jadi Imam Ibn Hazm dia tak pakai qiyas. Tapi Imam Syafi'i dia pakai qiyas. Bila dia pakai qiyas, dia kata kalau sebab anjing tu kena basuh 7 kali, babi pun sama sebab dua-dua najis mughallazah. Maka babi pun kalau tuan-tuan pegang dia, maka tuan-tuan wajib basuh 7 kali. Kalau tuan-tuan makan babi macam mana? Bukan sengaja kan? Termakan. Makan sup ke apa ke, tiba-tiba orang bagi tahu dalam tu ada babi. Macam mana? Susah tu. Nak kena berkomo-komo ke? Nak kena berkomo-komo ke? Ambil air tanah berkomo dengan air tanah. Tak payah kan? Kita basuh mana yang zahir saja, yang memudahkan kita. Kalau tuan-tuan nak ambil pendapat dalam mazhab lain, tak perlu guna air tanah pun. Tapi itu terpulang lah. Itu terpulang kepada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan berpegang kepada pendapat mana yang tuan-tuan yakini. Tapi itu contoh yang kata qiyas. Apa lagi contoh qiyas? Contohnya tuan-tuan bermusafir. Kan? Tuan-tuan bermusafir. Ini contoh qiyas, analogi. Tuan-tuan bermusafir, tiba-tiba musafir hari Jumaat.
Orang perempuan tak apa, orang lelaki. Boleh tak dia jamak Jumaat dengan asar? Kan? Boleh tak dia jamak antara Jumaat dengan asar? Bagi mazhab yang menolak qiyas, dia kata qiyas tak boleh buat hukum. Analogi tak boleh buat hukum. Maka bagi mereka Jumaat tidak boleh dijamakkan dengan asar kerana tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mazhab yang membenarkan qiyas dalam ibadat, maka mereka kata walaupun tidak ada contoh daripada Nabi, tapi sebab Nabi bagi contoh Zuhur dengan Asar, sedangkan Jumaat itu ganti kepada Zuhur, maka dia kata boleh jamak antara Jumaat dengan Asar walaupun tidak ada contoh secara spesifik daripada Nabi tentang masalah jamak antara Jumaat dengan Asar. Punca apa tuan-tuan? Punca kerana masalah qiyas. Boleh dijadikan dasar hukum ataupun tidak. Itu cara kita nak faham. Muslimin muslimat sekalian. Kemudian yang ketiganya, kerana Imam Ibn Hazm dia menolak takwil. Takwil ni makna kita bagi arti lain kepada perkataan tu. Itu maksud takwil. Bagi perkataan lain kepada sesuatu nas. Bila dia kata musyrikin itu najis, bila dia tolak takwil, dia kata najis lah. Kenapa kita nak kata dekat akidah pula? Dia kata musyrik itu najis lah. Itu dengan sebab dia tolak takwil. Tapi jumhur menerima takwil. Sama juga dalam masalah akidah. Kan sifat Allah Ta'ala, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama-sama dengan jamaah. Bagi mazhab salaf yang tidak menerima takwil kecuali ada nas dalam masalah ayat sifat apa semua ni, mereka mengatakan bahawa bila perkataan yadullah, kita tak boleh bagi makna yang menyebabkan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Jadi yadullah, tangan Allah. Apa makna tangan Allah? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Mazhab khalaf dia takwil. Apa maksud dia? Dia bagi makna lain. Apa makna lain? Yadun tu tangan. Apa makna tangan? Tangan, satunya tangan lah. Makna lain bagi tangan apa dia? Kekuasaan. Itu maksud takwil. Jadi itu punca khilaf di kalangan para ulama. Baik, selepas itu tuan-tuan sekalian, mazhab Imam Ibn Hazm dia mengabaikan soal maqasidus syariah. Maqasid syariah. Apa dia maqasid syariah? Matlamat syariah. Kan? Matlamat syariah ni apa dia? Macam-macam lah kan, maqasid syariah. Jadi bila maqasid syariah yang 5 apa semua tu, apa dia? Jaga agama apa semua kan, jaga nyawa dan sebagainya. Maka dalam soal itu, maqasid syariah itu perlu diambil kira di dalam soal yang kita panggil sebagai mengistimbatkan sesuatu hukum. Bila kita nak keluarkan sesuatu hukum. Baik, sebelum saya sambung lagi tuan-tuan sekalian, saya nak bagi peluang kalau tuan-tuan ada soalan. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, kita move kepada perbincangan seterusnya. Ada soalan tak? Ya. Apa dia? Orang kafir. Wallahu alam. Yang tu saya tak boleh nak jawab. Saya tak pasti yang tu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia tidak membatalkan wudu. Dia tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Cuma dalam mazhab yang lain saya tak pasti ada atau tidak mazhab yang berpendapat sedemikian. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada. Baik, kita sambung sikit lagi. Maka apakah penyebab kepada munculnya fatwa-fatwa yang pelik ni? Antaranya ialah apabila fatwa itu bertentangan dengan nas yang paling utama. Apa dia nas yang paling utama? Iaitu Al-Quran. Al-Quran itu nas yang paling utama. Apa contohnya? Contohnya ialah menyamakan
hukum pewarisan antara lelaki dan perempuan menerima harta pusaka. Contohnya kita dapati bahawa ada setengah-setengah pemimpin seperti Presiden Tunisia ada antaranya, dia mengatakan bahawa bagi sama. Pemimpin ni macam-macam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok zaman Kamal Atatürk kan, dia ada buat banyak perubahan yang menyentuh tentang agama, yang menyebabkan tunggang terbalik agama ni. Baik. Maka ada di antara pemimpin yang mengambil sikap sedemikian, dia kata lelaki dengan perempuan tak boleh dibezakan dalam masalah harta pusaka, pembahagian harta pusaka. Begitu juga dia kata contohnya babi yang diharamkan oleh Islam dengan alasan sebab babi itu kotor. Jadi kalau babi itu bersih boleh makan. Jadi orang dekat Pekan Razaki macam mana? Boleh tak kita goreng dia, bagi betul-betul masak, kan? Mana kuman memang mati habis dah. Darah buang belaka, lepas tu rasa sedap ke tak sedap. Lepas tu kalau sedap kita makan dengan alasan sebab dah bersih. Boleh tak? Ataupun kita kata, oh dah ustaz, kita takut nanti babi tu dia makan cacing ke apa ke. Okey, tak apa. Ayam makan cacing tak apa, tapi babi makan cacing tak boleh. Okey, kalau macam tu babi kita pelihara khas dalam rumah kita. Tak, daripada dia lahir atas dunia sampai hari kita nak sembelih, kita bagi makan KFC lah contohnya lah kan. Bagi makan makanan yang bersih. Soalan sekarang ni, dengan sebab kita jaga bersih, air pun bagi air mineral kat dia. Tak, air masak kat dia, mana bersih? Soalannya boleh makan tak babi tu? Jadi para ulama kata nas itu qatai. Haramnya babi, Quran kata kotor. Kita kata tak, sekarang kita bagi dia bersih. Tuan-tuan tahu apa jawapan ulama berkenaan dengan tafsiran ayat tu? Para fuqaha, tuan-tuan sekalian, bila datangnya argument yang macam ni, yang kata okey, babi kita bagi bersih, daging dia kita masak sampai kuman mati apa semua, para fuqaha mengatakan bahawa soalan sekarang ni, bila Allah Ta'ala kata babi tu kotor, kita tahu dah apa yang menyebabkan babi tu kotor? Adakah kita tahu? Kita tahu setakat ilmu kita, mata kita nampak. Tapi hakikat sebenar yang kotor tu macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Ilmu kita sekarang kita kata bersih, tapi adakah ilmu Allah Ta'ala tu kita tahu semua? Kita tidak tahu. Maka fuqaha mengatakan bahawa illah pengharaman babi itu, walaupun Quran sebut kotor, satu lagi dia kata ta'abbudi. Maknanya sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala kata kotor, aku pun kata kotor. Walaupun orang kafir kata dia jaga babi tu bagi bersih, bagi elok macam mana sekalipun, aku tetap takkan makan babi. Itu antara argument di kalangan para fuqaha berkenaan dengan isu itu. Baik. Jadi begitu juga muslimin muslimat sekalian, argument yang mengatakan minuman keras itu, innamal khamru wal maisir, sampai habis ayat itu, mereka mengatakan bahawa itu untuk negara yang bukan macam kami. Kami negara sejuk, kami perlu panaskan badan kami, sebab tu kami perlu minum khamar, kami perlu minum alkohol. Maka argument itu juga tidak boleh diterima pakai, sebab dia bertentangan dengan jelas dengan nas Al-Quran. Bila dia bertentangan dengan jelas dengan nas Al-Quran, kita tak boleh nak menangkan hujah itu dan mengenepikan nas Al-Quran. Tak boleh. Itu antara fatwa yang ganjil, yang mana dari segi hukum agamanya kita wajib tolak. Sebab apa wajib tolak? Kerana antara kata-kata manusia dengan kata-kata Allah, kalamullah, kita wajib melebihkan, mengutamakan kalamullah ataupun kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fatwa itu kita anggap dia sebagai pelik apabila dia bertentangan dengan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ialah fatwa mengharuskan membina patung. Tuan-tuan tahu di Malaysia ni dekat mana adanya fatwa membenarkan kita membina patung? Siapa tahu?
Bukan patung untuk orang bukan Islam, patung untuk orang Islam. Tahu kat mana? Satunya, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi dekat UIA, dia ada satu institusi nama ISTAC. ISTAC, tempat pengajian pasca siswazah, postgraduate studies. Siapa nak buat masters, nak buat PhD di UIA, UIA dia ada satu institusi, asalnya ISTAC. Kemudian bila kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan, sebab ISTAC tu sebenarnya kita kata orang-orang Datuk Seri Anwar lah tu yang punya idea, Profesor Naqib Al-Atas apa semua tu, kan. Jadi apabila Datuk Seri Anwar dijatuhkan daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, maka adalah berlaku beberapa cerita, kemudiannya ISTAC sekarang dibawa masuk ke dalam UIA, menjadi sebahagian daripada UIA. Tuan-tuan pergi ke kampus ISTAC, tuan-tuan pergi ke kampus ISTAC, tuan-tuan boleh tengok patung. Patung apa? Patung singa macam-macam. Jadi Profesor Naqib Al-Atas antara ulama, antara sarjana Islam di negara kita yang berpegang kepada fatwa bahawa harus membina patung. Dan ini bertentangan dengan jumhur. Ini bertentangan dengan majoriti ulama Islam. Ulama Islam tak setuju. Apa alasan dia? Alasan dia ialah kerana dia kata patung tu diharamkan kerana ditakuti manusia menyembah dia. Maka jikalau hilangnya kekhawatiran itu, kita jamin tak ada orang nak pergi sembah patung tu, maka kita boleh bina patung tersebut. Maka dia kata kalau aku bina dia di ISTAC ni patung, tak ada pelajar-pelajar aku nak pergi sembah patung tu. Maka sebab itu di ISTAC tuan-tuan sekalian dia ada patung-patung tadi yang dibina. Itu antaranya. Baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dia kata bahawa kerana tadilah alasan kerana penyembahan. Jadi muslimi muslimat sekalian, maka kita dapati jumhur ulama menolak hujah ini kerana bertentangan bahawa pengharaman itu adalah bukan sebab semata-mata penyembahan. Yang penyembahan itu satu, tapi kerana menyerupakan dengan makhluk Allah Ta'ala, yang tu yang tak boleh. Tak boleh kita buat bentuk patung tu. Itu tak dibenarkan dalam agama. Baik. Kemudian muslimi muslimat sekalian, tabarruj, berkenaan dengan tabarruj. Sebahagian ulama Azhar umpamanya, dia mengatakan bahawa bentuk perhiasan yang dilarang pada zaman jahiliyah seperti buka tudung, kita pakai rambut palsu dan sebagainya, melukis tatu tu, dia kata hanyalah dianggap sebagai dosa-dosa kecil semata-mata. Dan dosa kecil yang macam tu, tabarruj yang macam tu, dihapuskan dengan cara memadai, dengan cara ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, dosa kita tadi terhapus. Jadi mungkin isteri pemimpin kita pakai fatwa ni kot, kan? Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan je mengaji, dia pun mengaji tu. Cuba tuan-tuan tanya dia, hujah dia akan bagi ulama Syekhul Azhar kan? Nanti dia akan quote kitab apa, dan kitab banyak, macam-macam fatwa ada. Dia kata bila aku semayang, titisan air wuduk yang jatuh berguguran daripada anggota wuduk aku akan menghilangkan dosa aku. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa, kan? Baik, maka dia kata cukup sekadar bila kita ambil air semayang, maka dosa-dosa kecil tadi, tabarruj, tak pakai tudung, pakai apa ni, rambut palsu. Yalah, umur berapa? Umur berapa tu? 60 lah, ada tak? Rambut macam tu. Hitam pula tu. Oh. Orang perempuan kena tanya rahsia dia apa. Saya pun nak tahu juga, nak bagi kat isteri saya. Kan? Cuba kakak-kakak kita dekat surau ni. Kan? Pada umur yang macam tu, rambut kita macam mana? Gitu ke? Kan? Mustahil kot, kan? Jadi muslimi muslimat sekalian, wallahu a'lam, tapi kalau nak ikut fatwa, ya ada fatwa yang macam tu, kan? Fatwa ni banyak. Tuan-tuan nak cari fatwa yang pelik-pelik dalam agama memang banyak, kan? Tuan-tuan nak cari hadis, banyak hadis.
Tak. Tapi kita nak beza hadis yang sahih yang mana, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu' apa semua. Kita kena belajar. Ada satu orang tuan-tuan, dia share dalam WhatsApp. Dia share dalam Telegram. Dia share dalam Telegram. Dia kata apa? Saya rasa dia perli dekat seseorang. Dia kata kita zaman moden ni ada PhD hadis. Dia kata tapi duk pakai hadis sahih tu Bukhari Muslim je. Seolah-olah hadis sahih ni tak ada dalam kitab lain. Seolah-olah ada dalam sahih Bukhari Muslim je. Sedangkan kitab hadis ni selain daripada Sunan Sittah ada banyak lagi. Dia duk ceritalah kan. Ni orang macam mana tuan-tuan? Orang macam ni tuan-tuan, dia suka spin cerita. Dia suka spin cerita. Twist cerita tu. Orang kita sekarang bila dia nak berhujah, dia kalah berhujah kan. Bila dia tak boleh nak jawab dah, cara pertama apa dia? Tak payah pakai tu Wahabi tu. Habis ya? Habis ya tuan-tuan? Kan? Bila bagi bubuh Wahabi habis. Mana? Menang kat dia satu. Menang dah kat dia satu. Nombor dua, sama juga. Bila ada satu hamba Allah, dia duduk pergi cerita Nabi ni zaman dia kecil-kecil dulu, masa dia duduk nak cakap untuk dia agak-agak duduk suara budak kan, duduk dalam buai, duduk main dengan bulan kan, duduk main dengan bulan, dia bercakap dengan bulan, bulan duduk cakap dengan dia duduk tunjuk kat bulan, kat mana dia tunjuk, bulan tu pergi arah tu, pergi arah ni. Kita kata hadis tu, walaupun ada juga ulama kata dia dhaif, tapi banyak ulama dah hurai panjang lebar nak cerita hadis tu dengan maudhu'nya, dengan mungkarnya, macam-macam hadis tu, banyak masalah. Mukjizat Nabi ni bukan satu tu je yang hebat, banyak lagi mukjizat Nabi yang hebat, yang sahih. Pasal apa kau nak pergi ambil cerita tu? Itu yang kita petikai. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Orang tu dia nak jawab macam mana? Bila dia buka kitab betul, dia akan jumpa, wah, maudhu' kan? Maudhu' macam mana aku nak jawab? Buka-buka lagi tu dia mungkarnya dengan sifat rawi, ulama duk bahas panjang lebar. Dia nak jawab macam mana? Mudah aja tuan-tuan. Jawab dia, awak, engkau ingat sahih ni dalam Bukhari Muslim ya ke? Engkau dapat PhD hadis tu, engkau belajar habis dah semua, muwatta'nya apa semua. Dia bagi buah tu je, senang aja tuan-tuan. Lepas tu tak nak jawab apa? Tepuk dahi lah. Cara orang sekarang, bila dia tak boleh nak jawab hujah, dia bagi alasan tu je. Engkau ingat sahih ni dalam Bukhari Muslim saja ke? Banyak lagi ngaji tak habis lagi. Dia bagi alasan tu. Sama juga bila kita kata, dia kata benda tu ada dalam kitab apa ni, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, betul. Kalau Bidayatul Mujtahid itu Ibn Rushdi. Tuan-tuan nak belajar fiqh muqarran, nak belajar fiqh perbandingan, comparative fiqh, antara kitab yang terbaik yang diakui oleh para fuqaha adalah Bidayatul Mujtahid oleh Ibn Rushdi. Itu antara kitab fiqh muqarran yang bagus. Satu lagi Bidayatul saya tertukar dah. Bidayatul Hidayah. Okey. Satu lagi Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah dikatakan oleh para ulama sebagai ringkasan atau mukaddimah oleh Imam Ghazali kepada kitab Ihya dia. Kitab Ihya. Jadi bila Imam Ghazali tuan-tuan, kita dah tahu dah Imam Ghazali memanglah ulama yang hebat. Dia memang ulama hebat, kita akui. Dia ulama yang muktabar. Hujjatul Islam. Kita terima. Cuma biasalah ulama dia hebat macam mana sekalipun dia ada buat silap. Bila dia buat silap tu yang ulama lain kritik. Yang Al-Iraqi duk tahqiq apa semua tu. Jadi ramailah ulama kita yang duk bahas, duk tunjuk yang ni hadis ni tak jumpa kat mana, hadis ni pula la aslalahu, tidak ada asalnya, hadis ni pula maudhu', macam-macam lah kan. Jadi orang yang duk memuji Imam Ghazali, kita pun puji Imam Ghazali, bukan kita tak puji, tapi orang yang memuji Imam Ghazali secara melampau ni, dia kata apa? Engkau ingat Imam Ghazali tak tahu ke? Dia bagi alasan tu pula. Kita kata sekarang ni ulama dah cari hadis tu tak jumpa kat mana. Kalau engkau jumpa, engkau bawa lah. Ulama kata dia dah kaji dah hadis tu, dia kata la aslalahu, tak ada asal. Kalau engkau kata ada asal, bawa lah asal tu kat mana.
Ulama kaji, hadis tu tak ada rawi dia, perawi tak ada, sanad tak ada. Kalau engkau kata ada, bawalah sanad dia tu, itu sahaja, bukan payah pun. Yang kau pergi dok kata engkau pandai sangat. Ni ayat ni jahat tuan-tuan. Ayat ni jahat. Ilmu ni dia berkembang macam mana tuan-tuan? Ilmu ni dia berkembang dengan cara perbincangan, dengan cara perbahasan, dengan cara perdebatan ilmiah, kan? Intellectual discourse, baru ilmu tu berkembang. Tuan tahu, test orang test kita, baru ilmu kita tu mantap. Tuan dah pergi universiti mengaji memang macam tu, kan? Masters, PhD, dia ada viva, dia kena buat seminar, dia kena public debate benda hak kita buat, barulah ilmu kita tu akan diperakui. Ni kalau mengajar pun, nak buka soalan pun tak berani. Tak. Pasal apa? Takut sikit lagi aku tak boleh jawab, malu. Masalah tuan-tuan. Kita ni, bila kita ada ilmu, kita share dengan orang. Kalau orang tanya, benda yang kita tak tahu, kita kena belajar terima, aku tak tahu. Apa masalah? Dan orang tak hina kita dengan sebab kita jawab tak tahu. Jawab tak tahu ni tuan-tuan, menunjukkan amanah ilmu. Kita tak reka. Jadi terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Jadi manhaj ni banyak, kan? Cara mengaji ni banyak. Terpulanglah kepada kita sama ada kita nak ambil pendekatan yang macam mana. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, maka kita dapati bahawa anggapan seperti itu yang mengatakan buka tudung apa semua tu dosa kecil, pakai rambut palsu tu dosa kecil, menjarangkan gigi tu dosa kecil, tatu, lukis tatu yang kekal tu dosa kecil, itu adalah satu anggapan yang salah, kerana hadis-hadis yang cerita pasal tu semuanya ada perkataan apa dia? Finnar, dalam neraka. Ada perkataan apa dia? La'natullah, kan? Laknat Allah. Jadi semua benda-benda macam tu para fuqaha kata menunjukkan bahawa dosa itu adalah minal kabair, daripada dosa besar. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, fatwa itu kita hukum dia sebagai fatwa yang syaz, fatwa yang ganjil apabila dia bertentangan dengan ijma' ulama'. Ijma' ni maknanya semua ulama' kata macam tu. Itu ijma'. Kalau ada walaupun sedikit ulama' yang tak setuju dengan pendapat tu, itu tak jadi ijma'. Ijma' ni bila semua ulama' kata macam tu. Contohnya apa dia? Sembayang, kan? Sembayang berapa waktu? 5 waktu. Itu ijma'. Itu ijma'. Tak ada ulama' yang kata 4 waktu sahaja, 3 waktu sahaja. Jadi kalau ada orang beramal sembahyang tu 3 waktu sahaja, dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu sebahagian mazhab Syiah, bila mereka hanya sembahyang 3 waktu, kita tolak. Kita tolak. Sebahagian daripada golongan Quraniyun, puak-puak yang tolak hadis, dia kata dia pegang Quran sahaja, dia sembahyang 3 waktu sahaja, kita tolak. Kita tolak benda-benda yang macam tu. Tapi orang macam ni dia pelik, tuan-tuan sekalian, dia pelik. Baik. Kemudian kita tengok antaranya ialah berkenaan dengan yang bertentangan dengan ijma'. Antaranya ialah fatwa sebahagian fuqaha yang mengatakan bahawa zakat perniagaan tu tidak wajib. Zakat perniagaan itu tidak wajib. Baik. Kenapa tidak wajib? Sebabnya baik, dia kata bertentangan dengan apa yang dinakalkan oleh Ibnu Munzir bahawa zakat perniagaan itu ijma' di kalangan para ulama'. Tapi saudara sekalian, ada beberapa ulama' yang tidak menerima benda ni, macam Ibnu Hazm, Syaukani, Syiah Imamiyah dan sebagainya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia kata bahawa fatwa itu, dia kata al-fatwa yang pelik. Itu fatwa yang pelik. Sebab sumber kekayaan manusia ni sekarang datang daripada mana? Niaga, kan? Bisnes. Jadi berlaku pertembungan antara Al-Qaradawi dengan Albani. Albani dia kata dengan sebab zaman Nabi tak ada zakat tu, maka zaman sekarang zakat tu tetap tidak ada. Zakat pendapatan tak boleh ada. Sebab dia kata zaman Nabi ada pendapatan gaji. Kenapa Nabi tidak mewajibkan zakat gaji, zakat pendapatan? Tapi Al-Qaradawi kata tak boleh.
Al-Qaradawi kata, kenapa orang kampung yang jadi petani, yang jadi penternak wajib bagi zakat? Kan? Zakat ternakan apa semua tu, zakat pertanian. Tiba-tiba tokoh korporat apa semua ni yang duk meniaga punyalah kekayaan yang begitu jauh lebih kaya daripada petani, daripada penternak, tiba-tiba tidak dikenakan zakat. Dia kata ini satu benda yang tak boleh diterima oleh akal. Itu hujah yang diberikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tak setuju dengan Albani. Itu antara pertentangan yang ada di antara fatwa-fatwa contemporary ulama seperti Al-Qaradawi dengan Albani, kan? Kalau tuan-tuan nak tengok Albani dengan Al-Qaradawi dengan Albani ni, dia ada pertentangan dalam beberapa perkara. Sama juga dengan Albani dengan Al-Arnaud. Dia ada perbezaan dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan kekayaan fiqh. Mana fiqh ni kaya. Ulama ni dia faham macam ni, ulama lain pula dia faham lagu lain, manfaatnya dapat kat kita. Kita nilai sendiri dan sebagainya. Baik. Kemudian muslimat sekalian, fatwa yang macam mana yang dia dianggap sebagai pelik, iaitu fatwa yang dibina di atas qiyas yang batil, analogi yang palsu, yang tak boleh dipertahankan. Contohnya ialah qiyas berkenaan dengan riba kerajaan dengan rakyat, dikiaskan seperti antara ayah dengan anak. Maksudnya macam ni, tuan-tuan buat pinjaman PTPTN, kan? PTPTN ni cerita dululah, sekarang dia dah perbaiki beberapa perkara. Ni cerita yang dulu PTPTN dulu dia ada interest, dia charge interest berapa persen dulu? 1%? Berapa? 4 kan? PTPTN 4%. Sama juga dengan loan rumah dulu, kan? Sebelum ada hak Islamik, sekarang kita ada pilihan Islamik. Katalah 4% juga. Soalan sekarang ni, 4% tu riba ataupun tidak? Kan? Hukum asal dia, pinjam 100,000 wajib bayar 100,000. Pinjam 100,000, kalau kita berjanji nak bayar 120,000, interest lah. Interest tu riba, kan? Itu jadi riba. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, riba ni dia bukan setakat tuan-tuan pinjam 100,000 bayar 120,000 itu riba. Tapi apa sahaja manfaat yang diberikan oleh penghutang kepada pemiutang, itu juga dihukum sebagai riba. Contoh macam ni, tuan-tuan pinjam duit dengan satu orang, pinjam berapa? 10,000. Bila pinjam 10,000, wajib bayar berapa? 10,000. Kalau lebih, boleh ke tak boleh? Kalau dalam perjanjian tu wajib bayar 10,000. Kalau lebih 10,000, boleh ke tak boleh? Tak boleh lah, kan? Kalau dalam perjanjian. Kalau kita suka rela bayar lebih, tu itu cerita lain. Dalam perjanjian tu, kalau dia diwajibkan kita bayar lebih, tak boleh lah. Walaupun lebih RM1 pun tak boleh, itu riba. Sekarang tuan-tuan setuju, bagi pinjam 10,000, bayar balik 10,000. Tetapi pemiutang tu, dia kata engkau kena bagi aku kereta engkau untuk aku guna. Bagi kereta untuk aku guna. Bukan bagi kereta, bagi untuk guna je. Maknanya manfaat, dapat manfaat. Dari segi guna kereta, berapa lama? Seminggu je. Guna kereta tu, manfaat menggunakan kereta selama 7 hari, seminggu tu, itu adalah riba. Itu adalah riba. Riba ni dia tak boleh lebih. Kalau pinjam 10,000, bayar 10,000. Walaupun kita bayar tu dalam bentuk bagi pinjam kereta pun tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau pinjam tu di luar daripada akad pinjaman tu, yang tu tak apa. Katalah dia kawan kita, kan? Dia kawan kita. Kita berhutang dengan dia 10,000. Tetapi pada masa yang sama, dia nak pinjam kereta kita. Tak ada sangkut paut dengan hutang. Dia nak pinjam sebab kereta dia rosak, dia nak pinjam. Kalau tak ada hutang tu pun dia nak pinjam juga. Mana tak ada sangkut paut dengan pinjaman. Boleh tak kita bagi pinjam kat dia? Yang tu boleh. Yang tak boleh ni kalau pinjamkan kereta kepada dia itu yang ada sangkut paut dengan
hutang 10,000 tadi. Itu yang tuan-tuan kena faham, maksud riba tu apa dia. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, ada di kalangan para ulama, dia mengeluarkan fatwa bahawa kerajaan dengan rakyat ni riba itu diharuskan. Maknanya boleh kerajaan charge 4% interest. Dia guna alasan apa? Alasan sebagaimana ayah boleh kenakan riba dekat anak dia. Bila masa ni ayah boleh bagi riba, boleh kenakan interest dekat anak ni. Sebabnya muslimin muslimat sekalian, kerana kekeliruan tentang satu hadis, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Apa makna anta wa maluka li abika? Makna dia ialah engkau dan harta benda engkau adalah milik ayah engkau. Jadi ada ulama yang buat kesimpulan oleh sebab anta wa maluka li abika, maknanya ayah boleh kenakan interest dekat anak dia kalau anak tu pinjam duit ayah dia. Ini kesimpulan yang salah daripada hadis berkenaan. Tapi setahu saya lah dekat Malaysia ni tak ada kot. Tak ada rasanya. Tuan-tuan, kalau nak pinjam duit, pinjam dengan siapa hak paling bagus? Pinjam dengan mak, betul tak? Dengan mak. Oh, pinjam dengan mak, tuan-tuan. Syok. Bayar pun tak apa, tak bayar lagi tak apa. Itu pinjam dengan mak. Kan? Mak kata, ambil lah duit mak ni nak beli kereta kan. Mak pun bagilah 10,000 buat bayar muka kan. Kita pun tanya mak. Kan? Kita tanya mak, duit ni kena bayar bila? Mak kata, tak apalah, bayarlah bila engkau senang. Kita ayat tu yang syok tu. Bayar bila engkau senang. Memang aku tak pernah senang. Aku tak pernah senang. Dapat kereta, lagi nak kahwin pula. Bila kahwin, bini mengandung pula. Bila bini mengandung, beranak pula. Lepas beranak, tak ada 9 bulan, beranak lagi seorang pula. Memang susah semua, tuan-tuan. Tak pernah senang. Lepas 10 tahun, tak habis lagi 10,000. Itu yang biasanya lah. Dari segi budaya kita orang Melayu, pinjam duit dengan mak dengan ayah ni, dia tak berkira. Jadi cerita pasal interest ayah dengan anak ni, dalam masyarakat kita ni boleh kata, payahlah kita nak jumpa cerita yang macam tu. Baik. Lagi apa dia? Fatwa yang dibina di atas qiyas yang batil. Antaranya, hak dulu tuan-tuan ingat ni, ni seronok juga ni. Fatwa jadi anak susuan untuk mengelak daripada khalwat. Oh ni, anak susu ni, nak jadi anak susuan, budak tu kena usia berapa? Bawah 2 tahun. Bawah 2 tahun, bila isap susu sampai kenyang, baru dia jadi anak susuan. Kalau umur 42 tahun kalau umur 42 tahun, dia menyusu dengan mak susuan dia. Mak susuan dia umur 30. Anak susuan umur 42. Boleh tak jadi anak susuan? Yang tu. Ni tuan-tuan kena mengaji ni. Tuan-tuan, yang tuan-tuan gelap pasal tuan-tuan mengaji tak habis. Bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Bukan calang-calang orang. Yang kita cerita ni, fatwa-fatwa yang kita cerita ni, bukan tok guru tepi jalan. Tak. Bukan tok guru tepi jalan. Bukan tok guru tepi jalan. Ni orang semua hebat-hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam surat khabar, nanti tuan-tuan balik ada masa tuan-tuan Google tengok. Banyak online news pun banyak cerita tentang fatwa pelik ni. Sebab dia jadi bahan ketawa. Tapi fatwa dikeluarkan dengan serius. Bukan fatwa seronok-seronok dah. Fatwa tu serius. Fatwa daripada Dr. Izzah Attiyah. Dr. Izzah Attiyah. Syekh Dr. Izzah Attiyah. Siapa dia ni? Bukan jalan-jalan orang. Ketua Jabatan Usuluddin. Ketua Jabatan Usuluddin University Al-Azhar. Hebat, tuan-tuan. Ustaz-ustaz kita baru mengaji ijazah pertama je. Ustaz-ustaz kita balik Azhar tu kan. Tu pun balik cakap ana entah. Kan? Bagi punya Arab sikit, ni balik Azhar. Tapi ini bukan jalan-jalan. Ketua Jabatan Usuluddin. Mana maha guru ni. Maha guru, ulama Azhar. Orang hebat, ulama daripada Universiti Azhar. Dia kata apa? Sebab masalah gini, masalah kadang-kadang orang minta fatwa, orang ada masalah, kadang-kadang kerja.
Bila kerja kadang-kadang dalam pejabat tu kita 2 orang je. Kita lelaki, dia perempuan. Nanti dah khalwat dah. Kan? Kalau khalwat jadi haram. Jadi ada tak cara untuk kita mengelak daripada berdosa sebab khalwat? Ataupun dia kata macam lelaki perempuan kan, siswa dengan siswi duduk belajar sekali kan. Orang lain dah tak ada dah. Tinggal kita 2 orang. Jadi kalau kita 2 orang, kita bukan mahram. Bila kita bukan mahram nanti kena tangkap khalwat. Jadi macam mana nak mengelak daripada kena tangkap khalwat? Ada ke dia kata ada ke dia kata, saya nak sebut pun malas tuan. Ada ke dia kata yang lelaki tu menyusukan perempuan tu? La ilaha illallah. Kawan ni takut kena tangkap khalwat, tiba-tiba menyusu terus. Yang ni pening lah tuan-tuan. Saya pun kata ya Allah, pening aku, pening. Ni kalau tuan-tuan mengaji fiqh tuan-tuan jumpa macam-macam. Sebab tu kita mengaji ni tuan-tuan, kita jangan terima bulat-bulat. Saya selalu pesan, mengaji ni jangan terima bulat-bulat. Tak semestinya guru ataupun ulama besar macam Albani ke Qardawi ke siapa yang tuan-tuan kagum dengan dia kan, tuan-tuan kagum dengan dia, Al-Ghazali ke apa, Imam Syafi'i ke Ibn Taymiyah ke Ibn Qayyim, tuan-tuan kagum dengan dia, maka tuan-tuan terima bulat-bulat apa yang dia kata. Oh, bukan macam tu kan. Kita mengaji, akal kita ada, ilmu kita ada. Kita mengaji, kita rasa pelik sikit, kita banding hak lain pula kan. Kalau ada 3-4 perbandingan, 3-4 sumber tu, itu boleh menjamin genuinnya ilmu kita tu, boleh menjamin kebagusan kualiti ilmu yang kita perolehi. Jadi dia kata apa? Dia kata bahawa penyelesaian bagi lelaki dan perempuan yang terpaksa berada dalam bilik yang sama masa bekerja, supaya untuk mengelak daripada kena tangkap khalwat, lelaki tersebut menyusu dengan perempuan itu. Dia kata lagu tu. Dengan demikian dia kata lelaki tersebut akan jadi anak susuan bagi perempuan itu, sekaligus menghalalkan khalwat, bahkan aurat antara mereka. Ni lagi teruk. Ni lagi teruk. Ni lagi teruk. Dia sebenarnya gini tuan-tuan. Katalah tuan-tuan terpaksa bekerja berdua-duaan kan? Terpaksa bekerja berdua-duaan. Cara dia mudah. Tengok kepada realiti lah, tengok kepada keadaan. Satu, katalah pejabat tu ada tingkap kan, buka tingkap lah, buka langsir supaya orang di luar boleh nampak orang di dalam. Itu satu cara. Lagi apa dia, kalau ada pintu buka kan, pintu buka, jangan kunci, jangan tutup, jangan kunci. Sebab bila tutup atau kunci itu menimbulkan syak. Lagi, kita duduk, jangan duduk dalam keadaan yang menimbulkan syak. Takkanlah tuan-tuan, katalah orang lelaki kita sebagai bos, dengan kerani je tinggal. Pukul berapa? Pukul 7 katalah. Orang lain dah balik belaka. Ni macam mana ni? Kita tanya dia kan. Dia duduk depan meja, kita suruh main duduk sebelah kita pula. Itu melampau. Ni memang nak tunjuk. Dia tunjuk. Kan? Nak tunjuk. Itu masalah tuan-tuan. Saya tuan-tuan sekalian, cara saya pun macam tu juga. Kalau di pejabat, kalau tinggal kita dengan kerani sahaja, satu, pejabat jangan tutup pintu, jangan kunci pintu. Yang kedua, kedudukan kita dengan dia tu hendaklah kedudukan kalau orang tengok tak timbul syak wasangka. Mana kalau ini meja, kita di sini, dia di sana, tak timbul syak wasangka. Yang syak wasangka ni kalau kita di sini, kerani tu di sebelah kita. Lagi syak wasangka kalau kerani duduk atas riba kita, tu lagi syak wasangka. Engkau nak tunjuk apa duduk atas riba? Dah. Itu contoh mudah tuan-tuan. Itu contoh mudah. Lepas tu bercakap pula. Bercakap jangan bunyi perlahan. Dia tak boleh gitu cakap. Cakap macam biasa ni. Ni macam mana ni file ni? Apa masalah? Kenapa jadi macam ni? Tu cara bercakap. Ni bahasa apa? Bunyi tak bunyi. Yang tu syak wasangka. Bila syak wasangka tu yang kena khalwat. Jadi penyelesaian dia bukan dengan cara main sini aku nak menyusun dengan kau. Itu bukan penyelesaian dia. Penyelesaian dia ialah kaedah kita menangani suasana pada masa tu. Tapi sebagaimana yang kita kata, kita bukan nak undermine, kita bukan nak pandang rendah ataupun nak sangkaan buruk terhadap Dr. Izzah Atiyah. Tapi kita mengatakan dengan penuh hormat bahawa fatwa yang dia keluarkan itu fatwa yang agak janggal kan, dari segi
dari segi apa ni fake, dari segi cara yang dia jalan penyelesaian yang diutarakan itu susah untuk diterima. Jadi benda ni muslimin muslimat sekalian, dia ada satu perkara yang menimbulkan masalah jika kita pakai. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, yang seterusnya ialah jikalau perkara itu dah dekat pukul 9 bertentangan dengan maqasidus syariah. Baik, sebelum saya teruskan, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, ada? Yes. Yes. Ya. Macam mana? Okey. Betul. Halal dan haram ni, hukum hakam ni hak Allah. Dia bukan hak ulama, hak manusia yang sewenang-wenangnya boleh kata tu halal ni haram. Sebab tu kita mengatakan bahawa kita nak kata satu benda tu halal ke, haram ke, wajib ke, haram ke, sunat, makruh, harus dan sebagainya, apa sahaja yang berkenaan dengan hukum hakam, kita jangan sebut, jangan kata selagi kita tak pasti. Selagi kita tak pasti, kita jangan sebut. Sebab apa? Sebab kalau kita sengaja sebut sesuatu benda yang bertentangan dengan Allah Ta'ala, bermakna kita telah menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah, atau mengubah hukum Allah Ta'ala. Mengubah hukum Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dosa dia bukan setakat haram biasa. Bukan setakat haram biasa. Menghalalkan benda yang diharam oleh Allah Ta'ala, dia sampai tahap membatalkan syahadah. Benda yang berat. Sebab tu kalau tuan-tuan tak pasti, jawab tak pasti. Kalau tuan-tuan tak pasti, jawab saya rasalah. Mana okey lah tu. Tuan-tuan tak pasti, tuan-tuan bagi tahu, saya rasalah benda ni haram tapi nak kena cek. Okey ya? Kan? Tuan-tuan berlapik. Tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan tak pasti. Jangan benda tak pasti, oh ni haram ni. Sedap. Pasal apa? Kalau jawab tak pasti, nanti orang kata koman sangat engkau, benda tu pun tak tahu. Jangan. Ni hak Allah Ta'ala. Semata-mata hak Allah Ta'ala. Malah dia bukan hak Nabi pun. Nabi dia tak boleh keluarkan hukum kalau tidak ada wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nas kata illa wahyu yuha. Benda yang datang daripada Nabi semuanya berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang datang daripada Nabi tu datang daripada nafsu Nabi. Tak ada satu pun. Sebab tu kita kata Nabi adalah maksum. Nabi adalah maksum. Tapi fuqaha termasuk sahabat Nabi pun tak ada seorang pun yang maksum. Maka sebab tu hak Nabi je. Kalau confirm daripada Nabi, kita wajib terima. Kan? Jadi kepada orang awam, sebagaimana yang sahabat kita tanya, dia tak boleh mudah sangat nak sebut hukum. Jangan. Bukan saja orang awam, ulama pun kalau dia tak pasti, dia jangan sebut. Wallahu a'lam. Ya. Saya ni kalau bab mufti ni, saya berani jawab. Kalau tak ada kamera ni, ada kamera ni susah sih. Tuan-tuan nak jawab ikhlas saya, kena tutup kamera baru saya berani jawab. Dia macam ni tuan-tuan. Kita kena akui manusia ni makhluk Allah Ta'ala yang lemah. Kan? Manusia yang betul-betul kuat, dia sanggup korbankan apa sahaja. Saya bagi contoh, bukan mufti sahaja, saya bagi contoh, ustaz pun. Kadang-kadang dia nak jaga hati AJK. Dia tu AJK ni jenis hijau ke biru? Kan? Jenis hijau ke biru. Lepas tu AJK pula pandai pula duk layan ustaz semua kan. Dia pun nak jaga hati lah. Jadi bila dia keluarkan pendapat, dia cerita apa-apa tentang agama, dia akan pastikan cerita tu dipilih untuk menggembirakan AJK. Ini masalah. Betul tak? Ini masalah. Sama dengan mufti. Mufti ni, yang ni saya selalu cerita, mufti ni satu jawatan yang orang berebut, tuan-tuan. Gaji mahal. Tuan ingat gaji murah ke mufti? Gaji mahal. Lepas tu kalau dapat jadi syarah advisor bank, institusi keuangan apa semua tu, satu-satu tu berapa ribu dia orang bayar.
Campur-campur semua dah berapa puluh ribu tuan-tuan. Mufti mana nak berhenti? Ada mufti nak berhenti? Tuan-tuan tunjuk kat saya, ada tak mufti nak berhenti? Kalau ada pun mungkinlah seorang dua lah kan. Tapi kebanyakan mufti tak mau berhenti. Ada mufti yang menangis tuan-tuan sekalian kerana ditamatkan kontrak dia. Sehingga kan pensyarah saya bagi jawatan kepada dia. Ada. Sebab apa? Sebab bila diberhenti, bukanlah diberhentikan, maksudnya tidak diperbaharui, kan? Tidak ditawarkan balik. Jadi itu masalah tuan-tuan sekalian. Menyebabkan bila tuan-tuan duduk di situ, tuan-tuan berani tak keluarkan pendapat yang bertentangan dengan bos? Quote and quote bos, kan? Berani tak? Tak berani. Betul tak? Saya bagi satu contoh. Di satu negeri, tuan-tuan sekalian, nak keluarkan fatwa ataupun nak bagi pendapat sama ada penggunaan nama Allah boleh ke tak boleh? Penggunaan nama Allah boleh ke tak boleh? Tuan-tuan tahu tak? Mufti ni dia kena check stand kerajaan negeri dulu macam mana. Macam tu ke? Macam tu ke tuan-tuan nak keluar fatwa? Nak kena check stand kerajaan negeri dulu macam mana? Oh, tak boleh tuan-tuan. Hukum hakam tak kira kerajaan negeri ke, chief minister ke, menteri besar ke, exco ke, engkau kata apa, aku tak peduli. Bila hukum hakam, semuanya rujuk kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maknanya sistem yang kita ada sekarang lah. Al-Quran, As-Sunnah, kan, ijma' apa semua tu, itu cara dia. Jadi bila tuan-tuan nak keluarkan fatwa, tuan-tuan rujuk terlebih dahulu kepada stand kerajaan negeri, oh ini sangat bahaya. Jadi jawapan saya, muslimin muslimat sekalian, kenapa mufti ataupun para ulama mengeluarkan fatwa yang berbeza? Jawapan dia kerana mereka adalah manusia dan terkadang faktor-faktor sekeliling itu yang menyebabkan keluarnya fatwa yang berbeza. Pada masa yang sama, saya juga mengakui bahawa kerana latar belakang pendidikan itu sendiri. Latar belakang pendidikan, manhaj yang mereka pakai macam mana. Ada mufti, dia suka zikir menari. Oh, dia kata tak salah zikir menari kan. Ada mufti kata, oh tak boleh, kita kena rujuk kepada Nabi. Nabi menari ke tidak? Sahabat menari ke tidak kan? Terpulanglah. Kadang-kadang mufti tu dia nak kena tengok kan. Bos dia yang nak akan renew kontrak dia tu pergi ke tak? Yahanana ke apa ke kan? Kalau kawan tu pergi, aku pun kena pergilah juga. Dia masalah kat situ tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu wallahu a'lam, kita harap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka yang terlibat dan dosa kita sendiri. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Ahli kitab. Kalau di Palestin dan kami Yahudi ataupun macam kat Rom tu kami Islam lah. Wallahu alam. Dia tuan-tuan sekalian, ahli kitab ni siapa dia? Ahli kitab ni ialah orang Yahudi dan orang Kristian. Itu definisi mudah. Itu definisi mudah. Ahli kitab siapa dia? Siapa-siapa yang jadi orang Kristian, siapa-siapa yang jadi orang Yahudi, itu ahli kitab. Itu definisi mudah. Cuma kalau kita pergi lebih lanjut, ada khilaf di kalangan para ulama tentang takrif ahli kitab. Sebahagian mengatakan bahawa memadai apabila dia beragama dengan agama Yahudi. Memadai apabila dia beragama dengan agama Kristian. Itu satu. Yang kedua dia kata tak, bukan macam tu. Yang kedua dia kata hanya orang yang keturunan dia daripada keturunan Yahudi dan keturunan Nasrani ni. Maknanya kalau satu orang Cina dalam negara kita, dia asal kat mana? Katalah dia asal daripada tanah besar Cina kan, dia memeluk agama Kristian. Kalau mengikut pendapat yang kedua, dia kata itu bukan Kristian. Itu bukan ahli kitab. Walaupun dia Kristian, sebab dia Kristian dengan cara dia memeluk agama Kristian. Sebab definisi yang kedua ni dia kata kalau ahli kitab, dia mestilah keturunan ahli kitab tu, bukan dengan cara memeluk. Cuma dari segi pentarjihan tuan-tuan tahu kan,
pentarjihan ni preferences. Kita nak pilih yang mana berdasarkan nas yang ada kan. Dari segi nasnya tuan-tuan sekalian, tidak ada hujah yang kuat untuk menyokong bahawa ahli kitab ni hanya orang yang daripada keturunan. Kita ambil nas kat mana? Kan? Yang benarnya ialah sesiapa sahaja yang memeluk agama Yahudi ataupun memeluk agama Kristian, sama ada dilahirkan sebagai Kristian atau dilahirkan sebagai Yahudi, ataupun dia memeluk, tak kira yang tu, regardless, dia tak kira yang tu, asalkan dia Yahudi, asalkan dia Kristian, maka itu ahli kitab. Di Malaysia pun definisi itu dipakai berbeza antara negeri dengan negeri. Kelantan dengan wilayah persekutuan lain, Terengganu, Selangor, apa semua itu masing-masing menerima salah satu daripada dua pendapat itu. Jadi di Malaysia Mahkamah Syariah memakai definisi yang berbeza. Ada yang pakai definisi yang pertama, ada yang pakai definisi yang kedua. Wallahu a'lam. Sembelihan. Jadi dia tu pulang pada kita lah. Kalau kita pakai pendapat yang pertama, tiba-tiba yang sembelih tu padri tu dia Cina. Dia padri Kristian, dia Cina. Kalau kita pakai pendapat yang kedua, kita hukum dia bukan ahli kitab lah. Tapi kalau tuan-tuan pakai pendapat yang pertama, tuan-tuan hukum dia sebagai ahli kitab, tuan-tuan boleh makan. Dia sama macam semayang lah, kan? Macam semayang, kalau tuan-tuan pegang mazhab Hambali yang kata makan daging unta tu batal air semayang, tuan-tuan pergi semayang juga, tak sah semayang. Tapi kalau tuan-tuan pegang mazhab lain, mazhab Syafi'i dan sebagainya, yang kata wuduk tidak batal dengan hanya semata-mata makan daging unta, semayang walaupun makan daging unta sampai 2 periuk sekali pun. Kan? Ya. Dia gini, bukan macam tu. Old Testament Taurat, New Testament Injil. Cuma Injil sekarang tak ada lah, kan? Injil tak ada, Taurat pun tak ada. Cuma bila sebut Old Testament, dia merujuk kepada Taurat, cuma Taurat tak ada, kan? Jadi Kristian dia baca dua-dua, Old Testament dengan New Testament. Yahudi dia refer hanya Old Testament. Kita Old Testament pun tak pakai, New Testament pun tak pakai, cuma kita beriman bahawa dulu ada Taurat, dulu ada Injil. Dia macam tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, boleh saya perhabis sikit 1-2 poin. Dah pukul 9:05 kan. Ya, seterusnya ialah fatwa makan bawang. Fatwa makan barang, maka boleh kita meninggalkan solat Jumaat. Ni seronok juga ni. Ramai siapa makan mutabak ada bawang dalam tu, boleh ponteng solat Jumaat tu. Itu nak kata fatwa ni kadang pelik tuan-tuan. Baik. Sebab apa? Sebabnya ialah hadis-hadis yang menyeru kita supaya menjauhkan jemaah solat jikalau makan bawang yang boleh mengganggu jemaah. Sedangkan hadis tu sebenarnya dia bermaksud bahawa siapa-siapa yang makan benda berbau sebelum waktu solat, bukannya helah untuk kita mengelak daripada pergi masjid. Ni dia pergi kata, aku makan bawang, aku tak payah sembahyang. Ini banyaklah benda yang pelik. Sama juga muslimin muslimat sekalian yang mengatakan tidak haram melihat gambar lucah, sebab gambar lucah bukan aurat sebenar. Ini termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Bukan Hizbut Tahrir itu sendiri, salah seorang pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi kalau tuan-tuan baca website Hizbut Tahrir Indonesia, mereka menafikan itu pendapat mereka. Mereka kata itu pendapat peribadi pemimpin tu. Jadi dia ada satu ustaz dia orang ni, ulama dia orang ni. Ulama tu muda lagi. Dia kata bahawa yang pertamanya dia kata gambar tu bukanlah aurat sebenar. Gambar bukan aurat sebenar. Yang
Islam larang ialah aurat sebenar. Mana perempuan sebenar itu haram kita tengok. Tapi gambar dia bukan perempuan, tu gambar tu kertas. Tu kertas. Maka boleh tengok, dia kata. Yang kedua, dia kata bahawa tidak ada nas yang larang kita tengok gambar lucah. Kalau ada mazhab ni pakat masuk mazhab ni belaka. Pakat masuk mazhab ni belaka, seronok tuan-tuan kan. Balik-balik kuliah dengan serban-serban atas kepala, buka majalah Playboy pula. Kacau tuan-tuan sekalian. Ni banyaklah fatwa-fatwa macam ni. Bukan benda yang ganjil sekarang ni tuan-tuan. Orang yang baru bergelar, tak tahulah dia claim dia tu ulama. Indonesia ni banyak benda pelik tuan-tuan sekalian. Kita pula pergi tiru kan. Dulu tuan-tuan ingat Gus Dur. Gus Dur kan dia nak bertanding Presiden Indonesia. Kan dia menang kan. Dia menang. Dia kata dia buat keputusan untuk bertanding pemilu. Mana pemilu ni general election lah. Nak bertanding pemilu. Dia kata sebab dia dah dapat endorsement daripada Kiai Langitan. Kiai Langitan tu. Siapa dia Kiai Langitan? Kiai Langit. Indonesia ni tuan-tuan. Istilah dia memang sedap-sedap belaka tuan-tuan. Kita pula pergi import habis semua Indonesia ni. Kita tak kira dah. Yang kawan tu siapa dia, kita tak tahu dah. Kita ambil, kita duk puja dia, duk puji dia. Padahal asal usul dia, kita pun tak kenal dia tu macam mana. Jadi orang kita ni banyak masalah. Saya bukan nak hina orang Indonesia, bukan. Tuan-tuan jangan salah anggap. Indonesia juga saudara kita, sahabat kita, saudara seagama. Tapi yang saya kritik ini ialah tindakan kita yang dia ambil benda luar secara membuta tuli. Itu yang kita kritik. Baik. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, fatwa yang kata duit kertas bukan duit sebenar. Duit kertas bukan duit sebenar. Dia anggap bahawa duit kita pada hari ni kan kertas. Dia kata itu bukan benda yang bernilai. Dia kata itu bukan benda yang bernilai. Yang bernilai sebenarnya dinar dengan dirham. Dinar tu emas kan, dirham tu perak kan. Maka dia kata tak ada riba. Jadi kalau kita bagi 1,000 pun 1,000 duit kertas dia kata. Bayar balik 2,000. Itu hanya kertas dia kata. Masalah. Tu tuan-tuan sekalian. Duit ni untuk pengetahuan tuan-tuan, dia adalah satu benda, ialah dia kertas, betul dia kertas, tapi dia ada intrinsic value. Intrinsic value. Dia ada hukum dia. Dia ada hukum dia. Walaupun dia kertas, tapi dia represent satu value yang tertentu. Kalau dia betul lah kertas, tapi kalau dia semata-mata kertas, tuan boleh guna tak? Tuan tak boleh guna. Kalau dia semata-mata kertas, tapi dengan sebab dia ada nilai, walaupun benda tu hanya kertas je kan, hanya kertas, tapi sebab dia ada nilai, dia represent, dia ada nilai, intrinsic value, maka dengan sebab itu ia tetap dihukum sebagai riba jikalau kita mengenakan apa yang kita sebut sebagai interest dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya berhenti setakat itu. Saya rasa tuan-tuan tak ada soalan kot dah. Hampir sejam setengah kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bulan depan kita cuba tengok tajuk yang lain pula yang boleh kita ambil manfaat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.